Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala nabiyil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Maksudnya, dan tak kala kami, yakni Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mengarahkan kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun supaya mencari satu tempat, satu lokasi untuk menginap di bumi Mesir. Lantas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jadikanlah lokasi di bumi Mesir itu sebagai kiblat untuk kamu mengabdikan diri kepada Allah. Dirikanlah sembahyang, dan sesungguhnya berita gembira akan disampaikan kepada golongan yang beriman. Surah Yunus ayat 87. Shadaqallahul azim. Yang saya kasihi Al-Fadil, pengacara majlis pada malam ini, Presiden Gamis dan juga Presiden PM Kias, seluruh kepimpinan Gamis, PM Kias, tidak lupa juga kepada sahabat saya yang turut ada di dalam majlis ini, Fadil Dr. Azhar, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Pada malam ini kita ungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kita berada di dalam majlis untuk kita memperingati kesusahan dan untuk kita prihatin kepada isu yang berlaku di dalam dunia Islam pada hari ini, khasnya yang berlaku di bumi Syria, yang berlaku di bumi Mesir. Dan kita adalah golongan pemuda, golongan pemudi, golongan yang seharusnya, sewajibnya kitalah yang mengepalai untuk kita menjadikan isu ini supaya rakyat khususnya di negeri Kelantan ini dan seluruh rakyat Malaysia, mereka menyedari hakikat isu yang sebenar dan memahami peranan dan tanggungjawab mereka. Siapa yang akan memainkan peranan ini? Muda-mudi, pemuda-pemudi, golongan-golongan yang muda ini. Dan ia bermula daripada kita, seterusnya kepada masyarakat, rakyat. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, tadi Al-Fadil, sahabat saya Ustaz Abdul Malik Abdul Karim, penasihat Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir, dan juga penasihat kepada Persatuan Anak-anak Kelantan di bumi Mesir, telah menyatakan kepada kita tentang perkara yang berlaku di bumi Mesir pada hari ini. Cukup tragis,
cukup sedih. Dan sebenarnya apa yang berlaku di bumi Mesir, Allah telah rakamkan di dalam Al-Quran. Bukan ia berlaku pada hari ini, tapi sudah berlaku di zaman dahulu, sebelum lahirnya kita dan sebelum adanya Jamaatul Ikhwanul Muslimin di bumi Mesir. Ayat yang telah saya nyatakan, saya bacakan di awal tadi, Allah telah mengarahkan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun supaya dia cari satu markas, satu rumah di bumi Mesir, dan dia bawa pengikut-pengikut dia yang beriman kepada Allah supaya cari satu tempat untuk mereka jadikan tempat itu sebagai satu tempat ubudiyah kepada Allah, sebagai tempat untuk lahirnya rijal-rijal, lahirnya pejuang-pejuang dakwah di bumi Mesir. Sebab itu Allah Ta'ala kata, cari tempat, kemudian kamu abdikan diri kepada Allah, jadikan ia kiblat, sembahyang di situ, dan ketahuilah bahawa berita gembira akan sampai kepada kamu dan pengikut kamu. Dan generasi yang membina markas Islam ini dan kemudian mereka mengabdikan diri kepada Allah, maka khabar gembira juga untuk mereka sepanjang zaman. Di dalam Al-Quran, hadirin hadirat sekalian, Allah menyatakan tentang ayat tentang bumi Mesir ini sebanyak 24 ayat. Dan ayat yang jelas disebut Misra, Mim Sad Ra, Misra, adalah sebanyak 5 ayat. Antaranya ayat yang telah saya bacakan tadi daripada surah Yunus ayat 87. Ayat yang lain lagi daripada surah Zukhruf ayat 51, wa nada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra, surah Zukhruf. Kemudian ayat yang lain di dalam surah Yusuf, udkhulu misra insyaallahu aminin. Kemudian dalam surah Baqarah ayat 61, ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Kemudian di dalam surah Yusuf, wa qala allazi ishtarahu min misra limraatihi akrimi mathwa. Kemudian di dalam surah yang telah saya bacakan tadi, Yunus. 5 ayat ini dinyatakan secara jelas tentang Mesir di dalam Al-Quran. Dan baki lagi Allah Ta'ala menyatakan dengan memberi makna Mesir itu di dalam Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala membawa cerita-cerita dan telah menyebut secara jelas sejarah Mesir di dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang Allah Ta'ala nyatakan tadi? Kalau kita tengok, yang pertama, bumi Mesir adalah bumi barakah. Di Mesir segala-galanya ada, yaitu di kalangan barakah Allah. Kalau kita nak makan di Mesir, semua ada. Kalau kita nak kekayaan di Mesir, semua ada. Qarun, yang kita jumpa harta Qarun, di Mesir dia telah ditenggelamkan oleh Allah. Hari ini siapa pergi boleh tengok lagi menara Qarun, rumah Qarun itu ada lagi saki baki dia yang tidak tenggelam, supaya orang hari ini tengok Qarun itu adalah merupakan orang yang telah ditenggelamkan oleh Allah kerana dia telah melawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bumi Mesir ni nak nyatakan bahawa dia adalah bumi barakah. Bumi lahirnya di situ para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan bumi pertentangan di antara yang hak dan yang batil. Sebab itulah diceritakan tentang bumi Mesir ini, diceritakan tentang Fir'aun dan juga tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Allah Musa diselamatkan oleh Allah, dan Fir'aun yang menjadi simbol kezaliman, pemerintah zalim, akhirnya dia telah dihina oleh Allah, mati ditenggelamkan ataupun mati lemah dalam laut. Mati lemas. Orang-orang zalim ni tuan-tuan dan saudara-saudari sekalian, kalau tengok Namrud mati macam mana? Orang-orang zalim mati, dia mati nyamuk, tak mati tenggelam air,
mati kena serang ke burung, Abrahah, tentera Abrahah. Mati, mereka mati dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata mati kerana ditembak oleh Maryam. Tidak. Abu Jahal mati disebabkan budak Muawiz yang telah katok kepala lutut dia, lalu jatuh dan ditikam oleh orang lain. Allah Ta'ala sebut cerita Nabi Allah Musa alaihissalam yang melawan Fir'aun, simbol kejahatan, simbol pemerintahan yang zalim. Dan Fir'aun ini dihina, dan siapa yang jadi Fir'aun, maka dia akan dihina, dia akan jatuh dengan hina, dan dia akan jatuh. Dan orang yang menegakkan kebenaran ini akan bangkit, kerana dia akan mengikut sunnatul iktida Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan Allah Ta'ala cerita juga tentang Mesir, iaitu tentang kehebatan bumi Mesir dari sudut ekonomi, kewangan. Allah Ta'ala cerita Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang telah memerintah bumi Mesir dan membangunkan Mesir dengan ekonomi. Bagaimana ketika mana Nabi Allah Yusuf alaihissalam memerintah Mesir, keluaran dalam negara kasar, KDNK pada zaman itu naik, sehingga kan dilihat oleh dunia lain bahawa siapa yang memerintah Mesir, sehingga dilihat Mesir telah membangun tanaman-tanaman daripada Mesir keluar, diekspor keluar. Siapa yang memerintah? Lalu dikatakan itulah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Allah sengaja ceritakan cerita ini nak menyatakan bahawa Mesir adalah simbol kepada kemajuan dan bukannya kemunduran. Orang hari ini, termasuk pelajar kita lah, dia kata Mesir ni mundur. Tandahnya bukan setakat tandah kecil dalam tandah, kecil di luar tandas, di tepi-tepi jalan. Itu sudah menjadi tabiat dan perangai. Ialah itu perangai jahiliah, tidak boleh dikaitkan dengan kemunduran yang ada di bumi Mesir. Tetapi mereka mundur bukan disebabkan kemunduran bumi Mesir, tetapi disebabkan oleh pemerintah yang zalim, Fir'aun, yang mentadbir bumi Mesir itu. Kerana itu asalnya Mesir telah mengeluarkan tentera-tentera yang hebat, dan Mesir telah membangunkan suatu pemerintahan yang menjadi model pemerintahan yang hebat. Ini Mesir. Sebab itulah tuan-tuan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, bila Nabi SAW menyebutkan tentang Mesir, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang sahih, hadis Muslim, Nabi SAW kata, innakum sataftahuna ardan yudhkaru fiha al-qirat fastawsu bi ahliha khaira fa inna lahum zimmatan wa rahimah. Apabila kamu membuka negara Mesir, dan negara Mesir ini disebut padanya qirat, adanya qirat. Qirat ini karat lah, melambangkan banyaknya bumi Mesir ini ada emas-emas, kandungan-kandungan kaya raya di dalam bumi Mesir itu. Kerana itu, apabila kamu masuk bumi Mesir, maka hendaklah kamu mewasiatkan kepada penduduknya dengan kebaikan. Kerana di dalam bumi Mesir ini mengandungi zimmatan wa rahimah, iaitu keturunan daripada isteri Nabi alaihi salam. Siapa? Iaitulah Maryam Al-Qibtiyah. Dan juga keturunan daripada isteri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, iaitulah siapa? Iaitu Siti Hajar Al-Misriyah. Zimmatan, iaitulah Maryam Al-Qibtiyah, dan warahimah, iaitu Siti Hajar Al-Misriyah. Daripada lahirnya keturunan yang hebat ini, lahirnya pejuang-pejuang Allah yang sentiasa berjuang di bumi Mesir. Sebab itulah Ibnu Asakir menyatakan di dalam Futuhu Misra akan hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang kehebatan bumi Mesir dan siapa yang berada di atas bumi Mesir. Bagaimana Nabi SAW sebut, "Idza fatahallahu alaikum Misra fattakhidhu minha jundan kathifa fadzalikal jundu khairu ajnadil ard."
Wa qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lima ya Rasulullah? Qala li'annahum wa azwajahum fi ribatin ila yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah membukakan kepada kamu bumi Mesir, maka hendaklah kamu mengambil penduduk-penduduk bumi Mesir ini untuk menjadi tentera yang ramai. Jadikan mereka tentera-tentera yang ramai. Kerana sebaik-baik tentera ialah tentera di bumi Mesir. Kerana sebaik-baik tentera adalah tentera di bumi Mesir. Sayyidina Abu Bakar tanya, kenapa wahai Rasulullah? Kenapa Mesir? Kenapa tentera Mesir? Kerana mereka, keluarga mereka, isteri-isteri mereka, anak-beranak mereka, semuanya akan ribat. Mereka akan berjuang habis-habisan sehinggalah berlakunya kiamat. Mereka tidak akan gentar, mereka tidak akan takut mati, dan mereka akan berjuang menegakkan kebenaran sehingga walaupun mereka mempertaruhkan nyawa dan juga darah mereka. Ini. Maka daripada kenyataan-kenyataan ini, kita dapat tahu sejarah yang berlaku di bumi Mesir pada hari ini berkait dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ada kaitan. Jangan kata tak ada kaitan. Kita ni bila kita tengok isu Mesir, jangan kita tengok isu berdasarkan politik semata-mata. Kita tengok isu pilihan raya ke-13 di Malaysia, kita tengok kekuatan DAP, kekuatan UMNO, kekuatan PAS, kekuatan yang lain. Kita akan tengok dari sudut politik. Maka kita tidak akan memperolehi pengajaran pembangunan negara kita dan negeri yang terbabit. Tetapi bila kita melihat isu dari sudut apa yang sepatutnya kita lihat, yang dikenaki oleh Islam, maka baru di situlah kita lihat bahawa ia ada sesuatu yang dinyatakan oleh Islam. Macam isu Mesir. Kalau kita nak orang penganalisis politik, dia tengok isu Mesir dari sudut politik, ada campur tangan Barat, campur tangan negara-negara Arab, dan juga pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah pentadbiran Dr. Mursi sendiri. Maka dia akan dapat apa dia? Dia akan dapat pengajaran bahawa sesuatu pemerintahan pentadbiran itu mestilah dibentuk beberapa jawatan kuasa, undang-undang ke jawatan kuasa, dia buat konklusinya sendiri. Tetapi apabila kita baca isu berdasarkan tuntutan Islam, maka kita akan membelek apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan lihat isu ini bukannya isu politik semata-mata, tetapi ialah isu khilafah Islamiyah, isu kesatuan umat Islam sedunia, isu bahawa umat Islam ini akan memerintah dunia, isu bahawa Yahudi, Israel, Tel Aviv akan hancur, isu bahawa khilafah Islamiyah yang akan didirikan akan bangkit, dan isu bahawa Mahdi Nabi Allah Isa alaihissalam akan turun, dan isu bahawa pada ketika itu kita akan melihat tanda-tanda kiamat yang besar berlaku. Maka isu ini yang perlu dipahami dan dilihat apabila kita melihat isu dunia Islam hari ini berlaku. Sebab itulah saya membawa hadis-hadis, sabdaan-sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, supaya kita melihat bahawa pergolakan yang berlaku di Syria, yang berlaku di Mesir, bukannya pergolakan yang akan berkesudahan begitu sahaja, tetapi ia ke arah kebangkitan khilafah Islamiyah Ar-Rashidah. Bila? Wallahu ta'ala a'lam. Siapa kita? Adakah kita turut memberi saham kepada kebangkitan khilafah? Kita tengok apa yang kita buat pada hari ini. Duk main Facebook, Twitter, macam Ustaz Malik tadi. Duk posting pasal hari ni rehat sekian, hari ni makan sekian, hari ni. Adakah itu kerja kita? Ataupun adakah kerja kita sebagai da'i, pendakwah? Adakah kerja kita hanya sebagai golongan yang suka melihat cerita, melihat isu, bercakap sebagai suatu cerita sahaja, ataupun sebagai suatu sebaran dakwah untuk mereka sedar, rakyat sedar, dan bagaimana mereka berperanan, termasuk kita? Ini isu ini kena lihat begitu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat khususnya isu Mesir, bagaimana setelah daripada Husni Mubarak jatuh, ini
Fir'aun Husni Mubarak jatuh, naiklah Dr. Muhammad Mursi secara sah. Bila naik secara sah, apa yang Mursi nak buat? Mursi nak jalankan suatu pemerintahan Islam, syariah Islam di bumi Mesir. Dan Mursi nyatakan secara jelas. Sebab itu dia nyatakan, kita boleh tengok dalam ucapan rasmi yang telah dikeluarkan oleh Ikhwanul Muslimin, oleh FJP dan oleh pentadbiran Mesir semasa Mursi memerintah. Dan dalam YouTube pun ada kata Dr. Muhammad Mursi, lan nahdah illa bisyariatil islamiyah. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kemajuan negara kita kecuali apabila kita menjalankan perundangan Islam. Maka dengan itulah Dr. Muhammad Mursi dijatuhkan. Dengan itulah Dr. Muhammad Mursi digolengkan. Dengan sebab ini, kalau kita tengok sepanjang Mursi memerintah 100 tahun, apa yang dia lakukan kepada rakyat di Palestin, di Gaza? Mursi telah menghantar bekalan-bekalan makanan melalui jalan darat, jalan Rafah, di antara sempadan Rafah Palestin dan Rafah Mesir, dan dibuka jalan laluan bagi rakyat Palestin yang susah supaya boleh masuk ke bumi Mesir untuk mereka berteduh di bumi Mesir. Dan dia beri bantuan-bantuan, bahkan dia menyelar keadaan perlakuan yang telah dilakukan oleh Israel ke atas rakyat Islam di Gaza dan juga di Palestin. Dan dia bertindak. Ini ditakuti oleh Israel pada hari ini. Kerana apa? Kerana masa depan dia tidak akan berkesudahan. Baitul Maqdis tidak akan dapat dia jajah, dan rakyat Palestin susah dia nak bunuh. Tanah-tanah Palestin susah dia nak ambil. Sebab itulah dia bisik kepada orang yang berada dalam Mesir yang munafik. Kebetulan yang munafiknya Abdul Fattah As-Sisi, Menteri Pertahanan, dan Muhammad Ibrahim, Menteri Dalam Negeri. Mereka ini tokoh munafik yang besar. Fir'aun yang besar di bumi Mesir, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan. Lalu mereka pun membuat perancangan sehinggalah mereka berjaya guling Presiden yang sah Dr. Muhammad Mursi. Dan mereka menyatakan bahawa rakyat memang benci Mursi, dengan menyatakan Mursi tidak boleh selesaikan masalah air, masalah kebersihan, masalah apa saja masalah, Mursi tak boleh buat. Sebenarnya dia telah upah something kumpulan tamarrud ataupun T, Ustaz Malik kata tadi. T dia tepek di stiker kereta, dia tepek apa mana. Dia berjalan, dia kata ni kotor. Padahalnya dia pergi tabur, dia kerak apa nama wayar elektrik, siapa-siapa dia tak cara. Akhir sekali dia menyatakan bahawa inilah pentadbiran Dr. Mursi. Ini kerja orang munafik. Kerana dia nak jalankan apa yang telah diarahkan oleh Yahudi Israel kepadanya. Kerana ini, dan mendapat sokongan daripada Amerika, mendapat sokongan daripada negara-negara yang dikatakan negara Islam, Saudi, UAE, Kuwait dan Jordan sendiri. Negara-negara ini sebenarnya telah bersubahat dan memberi saluran dana yang besar untuk menjatuhkan Dr. Muhammad Mursi. Memang jelas, Saudi sendiri bila Mursi jatuh, apa yang mereka kata? Tahniah, ucap tahniah. UAE ucap tahniah. Dan dia hantar surat yang terkini kepada Perdana Menteri dan Presiden Mesir dengan menyatakan bahawa selepas daripada ini, bila berlaku pilihan raya, pastikan Ikhwanul Muslimin tidak ada seko pun, dia kata. Mesti mereka ini dihapuskan kerana mereka adalah merupakan simbol keganasan yang ada di bumi Mesir dan tidak akan selamat negara-negara Arab. Jelas dia tulis. Ini Raja Saudi yang menjadi tali baut dan Fir'aun di bumi Saudi. Tak lagi Mekah dah apa ni? Dia dengar ni kata, siapa budak ni? Kita pergi Mekah Saudi ni kerana ada Kaabah. Kalau tak ada Kaabah, terserayak lah. Kita tak pergi Mekah, tak pergi Saudi. Kerana kita nak menunaikan tuntutan Allah, kita pergi pijak di bumi Saudi. Bukan kerana Saudi, tetapi kerana Allah. Sebab itulah hari ini kita nampak kebangkitan Islam akan berlaku juga di bumi Saudi. Dan kita akan tengok Al-Malik, Raja Saudi hari ini menerima nasib yang sama.
Dunia Arab pada hari ini telah menyaksi suatu sejarah yang cukup tragis. Kenapa? Ikhwanul Muslimin sebagai parti Islam semesir PAS di sana, Ikhwanul Muslimin telah berjuang habis-habisan untuk mendirikan, menegakkan syiar Islam, menegakkan bumi Islam dan mendirikan negara Islam. Yang ni yang dikata pengganas. Kalau kita tengok Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna telah ditembak, ya. Kalau kita tengok selepas daripada bangun khilafah, mereka dirikan Ikhwanul Muslimin kerana nak bangunkan syariat Islam, nak satukan umat Islam di Mesir. Tetapi ternyata Ikhwanul Muslimin diharamkan secara rasmi pada tahun 50-an. Diharamkan secara rasmi. Semua pimpinan-pimpinan Ikhwan ditangkap. Khasnya yang berlaku pada zaman Jamal Abdul Nasir sebagai presiden, zaman Sadat sebagai presiden, dan zaman Husni Mubarak turut menyaksikan kejadian yang sama bila mereka turut membunuh pimpinan-pimpinan Ikhwanul Muslimin yang mereka itu ikhlas untuk mendirikan agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga bila naik Sisi pun presiden jadi boneka dia tangkap semua sekali pimpinan-pimpinan Ikhwanul Muslimin. Tahukah kita hari ini pimpinan Ikhwanul Muslimin seorang pun tidak akan dilepaskan, semua akan ditangkap. Pun begitu masih ada hari ini yang terlepas dengan taktik-taktik perancangan-perancangan yang rapi daripada pihak Ikhwanul Muslimin. Dr. Ahmad Badi' Mursyidul Am pun telah ditangkap. Yang ganti dia, timbalan dia naik sebagai menggantikan Mursyidul Am yang telah ditangkap. Dan beberapa orang doktor lain, Dr. Baltaji, doktor lain yang ingin ditangkap, tapi yang lain-lain telah ditangkap dan wallahu alam kita tidak tahu apa yang telah diperlakukan kepada mereka di dalam penjara. Saya baru bercakap dengan Ummu Akif tadi untuk dapat berita sebenar tentang pimpinan Ikhwanul Muslimin yang berlaku pada hari ini. Ummu Akif kata, saya maaf, tidak boleh bercakap sepatah pun tentang mereka, kalau tidak saya dan seluruh keluarga saya akan turut berada di dalam penjara dan kami tidak tahu apa. Jadi sebagai langkah daripada semua sekali masuk penjara, kerana kena juga ada yang duduk luar penjara untuk melakukan beberapa tindakan-tindakan yang lain. Lalu dia kata, kami tidak tahu apa yang berlaku kepada Dr. Muhammad Mursi di dalam penjara pada hari ini, dan juga kepada Ikhwanul Muslimin, kepimpinan-kepimpinan mereka. Walaupun ada keluar gambar yang menyatakan Dr. Muhammad Mursi sedang sembahyang, alhamdulillah masih hidup. Itu gambar lama, itu bukan gambar sekarang. Hari ini kadang-kadang Facebook ni macam-macam juga. Saya tengok askar ditembak oleh, kadang-kadang askar tu bukan askar Mesir, askar Yaman. Jadi orang kita ni dia suka sangat, suka sebar. Sebar tak apa, tapi lihat kebenaran dia dulu, teliti. Walaupun dia betul, ceritanya betul, askar ditembak oleh askar Asisi, betul, tapi bukan askar tu. Jadi kena gambar tadi kena sesuaikan. Mengikut yang sah daripada Ikhwanul Muslimin, kami tidak tahu Dr. Muhammad Mursi hidup atau mati. Kita tak boleh nak kata dia hidup. Kita tak boleh nak kata. Kalau dia hidup lagi, alhamdulillah, dia akan bangkit dan keluar, akan memerintah Mesir insya-Allah sebagaimana yang telah dilakukan sebelum daripada ini. Kalaulah dia syahid di jalan Allah, bukannya presiden Mesir ini seorang itu sahaja. Sebagaimanalah Mursyidul Am Dr. Muhammad Badi' ditangkap, maka berucaplah pimpinan Ikhwanul Muslimin dengan menyatakan bahawa kalau dia ditangkap hanya dia seorang saja. Masih beramai lagi orang yang akan memegang tampuk gerakan Ikhwanul Muslimin ini. Kami tidak gentar dan kami tidak takut dengan kehilangan seorang. Bahkan hilang seorang, mati seorang, bangkit 1000, bangkit ribu-ribu orang. Jadi tak pelik gerakan Islam ini. Sebab itulah ini menjadi ketakutan kepada Asisi dan tentera-tenteranya. Kerana itulah mereka hari ini ambil pendekatan macam-macam. Nak serang, kalau boleh mereka nak serang, nak hapuskan semua dengan fatwa-fatwa ulama-ulama sesat barat yang ada di bumi Mesir. Kita tak nafikan ada di kalangan ulama yang asalnya alim, tetapi akhirnya mereka mengeluarkan kenyataan yang biadab dan fatwa yang salah. Bahkan mereka sebenarnya kalau mereka tidak tarik balik, mereka lah yang bertanggungjawab terhadap pembunuhan beramai-ramai.
Saya bagikan contoh. Tadi Ustaz Malik dah ada sebut, cuma ada beberapa keadaan lah yang perlu dinyatakan. Kalau ada seorang ulama, dia kawan baik kepada Syekhul Azhar, Dr. Ahmad Tayyib, ya, supaya kita jelas, Dr. Ahmad Tayyib hari ini senyap. Barangkali dia pun rasa apa yang dilakukan oleh tentera salah, saya pun rasa begitu, tapi dia tak tarik balik. Dia tak tarik balik dengan juga menyokong kepimpinan Al-Sisi dan tentera. Ini kesalahan yang besar dia. Dr. Muhanna, kawan karib dia, kata ini lagi teruk, ini penjenayah besar. Dia mengatakan bahawa boleh tentera bunuh 1/3 rakyat yang sedang berdemo ini, yang lawan kerajaan, untuk menyelamatkan 2/3 rakyat Mesir lagi. Jadi tentera bunuh, barangkali dengan sebab fatwa dia. Ini dia tak tarik balik, maka dia adalah penjenayah dan pembunuh yang besar. Bekas Mufti Mesir Dr. Ali Jumaah, ini guru saya juga. Saya belajar banyak sangat dengan dia, ya. Tetapi dalam masalah ini, saya dah telefon ke Pusat Fatwa Mesir Darul Ifta, menyatakan apakah itu ucapan Dr. Ali Jumaah. Dia kata wallahu alam, tapi mengikut yang kami faham begitulah. Dia menyatakan bahawa dia pergi ke masjid kuliah askariyah, kuliah tentera di bumi Mesir, dan berkhutbah memuji tentera-tentera Mesir terhadap apa yang mereka berada dan mereka buat pada hari ini, dan hendaklah mereka bersama-sama dengan kerajaan yang ada pada hari ini, iaitu kerajaan Al-Sisi. Ini memang jelas dalam khutbah dia dan dalam ucapan dia. Dan dia telah menyatakan bahawa Ikhwanul Muslimin ini sudah menjadi khawarij. Ini jelas juga daripada dia. Dan dia kata, kalaulah begitu, maka tentera boleh berkasar dengan mereka untuk menyelamatkan rakyat yang ada pada hari ini. Tentera boleh berkasar. Dan Nabi membenarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh beberapa golongan yang mengganas. Ini kata-kata dia. Tetapi keluar kenyataan selepas daripada itu, dia tarik balik. Bukan kenyataan dia. Ya. Tiba-tiba askar minta diulang tayang balik kenyataan-kenyataan fatwa ulama yang menyatakan bahawa boleh kita suraikan dengan keganasan ataupun bunuh rakyat disebabkan mereka ini menolak kerajaan yang ada pada hari ini, kerajaan Al-Sisi. Maka sebilangan besar ulama-ulama tak mau. Dan saya dipahamkan, termasuk Dr. Ali Jumaah ni, dia kali kedua ni dia tak nak bercakap dah. Tiba-tiba askar mengeluarkan video yang pertama yang dia baca tadi, askar keluarkan. Itu isunya. Askar keluarkan. Bukan daripada dia, bukan daripada siapa. Askar yang keluarkan. Bila askar yang keluarkan, itu video lama dan dia keluar. Ini terkini daripada semalam. Saya berada di Sabah semalam, hubung sana. Dia kata yang terkini memang bekas mufti ini keluar daripada TV Mesir, TV1 lah, TV3 ke, keluar TV Mesir, dan dia mengulangi pendiriannya yang sama. Tak tahu dia diugut nak tembak kena mati ke apa, wallahu alam, tapi dia mengulangi pendirian yang sama. Syekh Amru Khalid yang disebut tadi, Amru Khalid diam. Selepas daripada dia bercakap, tentera boleh menyuraikan dengan keganasan, tetapi itu disebutkan bahawa bukan di dalam demo, tetapi di dalam keadaan yang umum. Dan dia sekarang ni diam terhadap perkara yang batil-batil. Sepatutnya Amru Khalid ni bercakap. Kenapa takut? Kerana barangkali takut hilang sahur dia, hilang jawatan dia, ataupun diugut dengan mati, wallahu alam. Dan seorang lagi tarik diri. Tadi dengan maaf ya, Ustaz Malik sebut apa, Dr. Salim Abdul Jalil. Dia ni bekas Menteri Wakaf Mesir. Dr. Salim Abdul Jalil memang telah keluarkan kenyataan gitu juga, sama. Tetapi dia telah tarik kenyataan dia, apa nama, 2-3 hari lepas. Dia kata, saya minta maaf kepada rakyat Mesir dan saya tarik kenyataan saya. Bahkan 4 orang anak saya sekarang ni berada di medan berdemo sekali dengan rakyat untuk memohon Mursi dikembalikan. Jadi semoga Allah mengampuni dia. Dan yang lain-lain ada lagi di kalangan Jabah Ulama Azhar, malu Universiti Al-Azhar. Sedangkan Universiti Al-Azhar ini universiti yang mengandungi
ulama-ulama yang cukup hebat, ikhlas di dalam ilmu perjuangan mereka. Tetapi ada beberapa orang yang jahat, yang jadi ulama baru, ulama wa'id, akhir sekalinya cemar. Termasuk Syekh Azhar lah, memang cemar. Itu keadaan dia. Memang kita tak nafikan bahawa bukan semua ulama Azhar. Tahukah kita pada hari serangan yang pertama sebelum daripada 14 Ogos lagi, yang telah syahid di kalangan 60 orang ulama Azhar. Kita tengok yang berada di depan pakai jubah, pakai kopiah merah, dan mereka bawa kapan. Itulah ulama-ulama dan doktor-doktor Azhar. Sebab ada saya tengok kadang-kadang, dia kata ini ulama Azhar ni Sokong Asisi juga. Dia kata semua ulama Azhar. Tak kena. Jadi mendapat tanggapan yang buruk kepada masyarakat kita yang tak tahu tentang sistem Al-Azhar ini. Ya, dan kita menolak sebilangan di kalangan mereka yang jahat tadi. Ini kena faham situasi ini. Ya. Dan hari ini kita menyatakan, ya, kekesalan kita terhadap golongan agamawan yang ada di bumi Mesir pada hari ini, yang turut bersekongkol dengan pemimpin yang zalim, yang mereka ini jelas-jelas zalim, jahat, bunuh rakyat. Dan saya dipahamkan bahawa tentera pada hari ini sudah berbelah bagi. Bila mereka balik ke rumah, ibu bapa mereka yang masih hidup, sanak saudara mereka yang masih hidup, marahkan mereka. Apa kekejaman yang kamu lakukan kepada rakyat? Mereka baru kabar, baru tahu bahawa apa yang mereka tembak itu di kalangannya adalah ibu bapa mereka, di saudara mereka. Baru kabar. Bila baru kabar ini, sebagaimana ikhwan telah menyatakan bahawa tentera pada hari ini sudah berbelah bagi. Sebelum daripada ini, ramai di kalangan mereka direkrut, tak bagi balik rumah. Diberi gambaran bahawa Ikhwanul Muslimin memang jahat. Mereka berada di lokasi-lokasi Rabi'atul Adawiyah, Nahdah, dan mereka telah bunuh polis setiap hari. Setiap hari ada polis mati, kena bunuh. Mereka tunjukkan gambar polis yang telah mati tadi. Gambar polis yang telah mati. Barangkali gambar yang mati tadi bukan polis, tapi mereka tunjuk ni, polis mati, hancur kepala. Sebab itulah kadang-kadang dia tembak dengan sniper tu, dia tembak hancur kepala, muka tak boleh tengok, hancur dada. Dia ambil yang dada hancur, dia ambil yang kepala tak. Dia kata ini polis kita telah dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin. Lalu polis menjadi ganas. Sama dengan bersih yang kita buat, ya. Polis kata orang, polis pukul orang macam penjenayah. Orang yang dipukul, orang tanya kenapa? Kerana polis telah didedahkan bahawa polis telah dipukul, polis telah dilontar, polis telah jadi kawan ni, ya, kena kurung, di brainwash, tak tahu apa-apa pun. Inilah juga yang berlaku. Dia kejahatan tu dia satu, gerakan yang sama aja. Tak, orang nak buat jahat ni dicari perancangan yang sama, tak kira Malaysia, tak kira Mesir, tak kira Syria mana. Jadi dengan sebab itu, ramai di kalangan mereka yang membunuh, tetapi sebilangan besar mereka telah kembali kepada demo rakyat, bersama-sama dengan rakyat, angkat gambar Mursi dan bersama-sama dengan Rabi'atul Adawiyah. Sebab itulah saya nyatakan dan kita yakin bahawa apa yang berlaku di bumi Mesir, insya-Allah dia tidak akan berkesudahan dengan mudah. Tetapi kena ingat bahawa insya-Allah tentera-tentera Mesir tidak sekejam tentera-tentera seperti Basharul Asad. Mereka akan kembali untuk memegang suatu keamanan, kepimpinan yang adil, dan mereka akan menjadi sebagai satu pejuang yang akan betul-betul berjuang. Sebab itu tadi apabila ditanya oleh Saidina Abu Bakar, kenapa tentera Mesir sebaik-baik tentera? Kerana mereka, bukan setakat mereka, ibu bapa mereka, anak beranak mereka, isteri, suami mereka adalah tentera yang tetap berjuang di jalan Allah. Hari ini tuan-tuan tengok tak, di negara lain yang ada seperti mana Mesir, seluruh anak beranak pergi ke Mesir. Hari raya 1 Syawal baru-baru ni ada yang kahwin di bumi Mesir. Ada yang kahwin 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal. Ada yang kahwin di dataran. Ada yang berbuka puasa, bahkan mereka menyediakan kek berbuka puasa di dataran Rabi'atul Adawiyah. Yang hari ini kita buat Raba'ah. Ini tanda Rabi'atul Adawiyah. Dia jadi sahur bila Presiden Turki angkat Rabi'atul Adawiyah. Jadi mula sahur, kita pun angkat belaka, semua sekali angkat. Tak. Tapi ada puak kita ni jahat juga. Bila akak dia kata nak nikah pak pula. Ni penjahat kita.
Gurau-gurau lah, tapi kita kena faham sensitiviti apa yang berlaku di dalam dunia Islam kita pada hari ini. Kita nak buat, nak cetak, nak apa, bagus, tak ada masalah, ya, tetapi kita kena prihatin, ambil sensitiviti mereka. Kalau mereka tahu lagu mana, orang buat Rabi'ah, dia buat kahwin di bawah. Kalau rakyat Mesir tahu macam mana, dia kata jahat orang Melayu ni. Jangan kita bersekongkol dengan kejahatan yang kita panggil kejahatan itu. Jadi sebab itulah mereka berada di bumi Rabi'atul Adawiyah, mereka tolong menolong satu sama lain, tolong menolong di antara satu sama lain. Anak, isteri, makcik, pakcik, semua duduk situ belaka. Bahkan tidur bangun mereka di situ, baca Quran mereka di situ. Mana ada demo yang boleh bertahan lebih daripada 40 hari? Mana ada? Kenapa boleh rakyat Mesir ni faham Ikhwan Muslimin, walaupun bukan semua mereka Ikhwanul Muslimin, tapi mereka boleh faham. Ikhwanul Muslimin kata jangan kita angkat senjata, walaupun mereka ditembak, jangan angkat senjata. Kalau kita mempertahankan kebenaran, Allah beri syahid kepada kita. Kalau kita tengok dalam gambar, bahkan kalau kita tengok antara muslimat muslimin, mereka pegang, buat rantai manusia, pegang di antara satu sama lain. Tentera nak tembak, dia tahu itu peluru hidup, dan kalau kena tembak dia tahu dia mati, tapi dia tetap pegang, dia tetap berjalan dan tak berganjak, tidak lari, kerana nak menyelamatkan saudara-saudaranya yang lain di belakang. Lalu dia sanggup untuk mati 2 baris, 3 baris, seperti yang mana berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat cedera, yang ni patah, yang ni cedera, yang ni buta, yang ni dalam keadaan nazak, lalu nak minum air, dahaga air, sahabat nak bagi air, ni dengar lapar, bagi air, dia ni tak terima, dia bagi kepada ni, bagi kepada ni, bagi kepada ni, akhir sekali semua tak minum air. Kerana ithar, kasihnya mereka, kesatuan mereka. Ini kita tengok berlaku di bumi Mesir. Sebab itulah saya yakin dengan apa yang dinyatakan tadi, li'annahum wa azwajahum fi ribatin, kerana mereka dan anak beranak mereka semua sekalinya berjuang kerana agama Allah. Asalnya boleh jadi mereka tidak mahu berjuang, tapi hari ini mereka melihat bahawa inilah jalan cepat untuk mereka menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebagai syuhada. Kalau kita tengok gambar, saudara-saudari tengok gambar, gambar duk senyum, gambar duk suka, gambar syahid dah tu. Ni ada lagi orang kita, bahkan orang kita mengaji agama lagi, dia kata mati kata Ikhwanul Muslimin pengganas. Apa yang dilakukan oleh Asisi itu betul. Orang kita pun, budak-budak kita pun, sama ada yang mengaji Azhar ataupun mengaji dunia lain, pengajian Islam khususnya, ini adalah jenayah yang besar. Jangan menyokong kezaliman, tapi ada, jangan ada. Kita kena faham situasi yang berlaku yang sebenar. Sebab itulah Dr. Yusuf Qaradawi telah mengeluarkan kembali kenyataannya pada hari ini. Dia kata apa yang telah dilakukan oleh ulama-ulama Mesir yang menyokong Asisi, ini adalah ulama us-sultan wa ulama us-sultah, ulama pemimpin, ulama syurtah, ulama polis. Mereka buat kerja kerana askar, kerana polis, kerana arahan kepimpinan mereka. Jangan kita jadi macam itu, jangan. Sebab itu satu lagi, Dr. Yusuf Qaradawi dia tak keluar lagi kenyataan dia, halal darah Sisi, boleh bunuh Sisi. Kalau kita tengok Dr. Yusuf Qaradawi ni antara orang yang cukup memang atifi dia cukup kuat dalam masalah ini. Gaddafi, siapa yang mula-mula fatwa? Dia fatwa. Qaddafi, Muammar Qaddafi, halal darah dia, boleh bunuh. Siapa jumpa dia boleh bunuh. Hina dia mati, rakyat dia telanjang bogai, tarik, rakyat bunuh. Mati dalam keadaan hina. Begitu juga kita tengok Basharul Asad. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, halal darah dia, jumpa mana-mana boleh bunuh. Lepas tu ulama lain pun ikut fatwa dia. Tapi kali ini Dr. Yusuf Qaradawi dia tak sebut halal darah Sisi, boleh bunuh. Sepatutnya dalam hukum Islam memang Sisi boleh bunuh pun, sebab dia telah bunuh umat Islam dengan sengaja. Sengaja je guna fatwa ulama tu, sengaja je nak berlapik untuk dia dapat bunuh orang yang menentang dia, tapi dia telah bunuh dengan sengaja. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha. Tak ada lah, dia ni boleh dibunuhkan juga. Tapi kenapa dikeluarkan fatwa sebegitu? Inilah cermatnya pimpinan Ikhwanul Muslimin, kerana mereka tidak mahu peperangan bersenjata itu berlaku di bumi Mesir sebagaimana berlaku di bumi Syria. Mereka tidak mahu. Kalau
Kalaulah akad senjata, kalau akad senjata pakat tembak di bumi Mesir, perang, ikhwan tidak ikhwan, pro Mursi, perang dengan senjata, dengan askar, maka Israel memang suka sungguh-sungguh. Kenapa? Kerana Palestin dibiarkan begitu saja. Siapa nak selamat Palestin? Saudi, Jordan, tak ada. Syria tak boleh. Hanya Mesir menjadi jalan utama untuk menyelamatkan Palestin dan untuk menyelamatkan Baitul Maqdis, serta untuk memasukkan tentera-tentera Allah ke bumi Palestin, berjuang dan membunuh Yahudi, sehingga Yahudi lari belakang batu dan lari belakang pohon kayu. Mereka bercakap, ni Yahudi belakang aku, dan mereka akan dibunuh. Bila? Wallahu alam. Tapi sudah berlaku peristiwa itu pada tahun 2004, bahawa pokok telah bercakap di bumi Palestin. Pada tahun 2004 telah berlaku, keluar di dalam Afaq Arabiyah. Afaq Arabiyah ni akhbar Ikhwanul Muslimin, Harakah Daily. Keluar gempar di Tel Aviv apabila pokok bercakap. Dia bercerita, dia minggu lepas seorang Yahudi ni dia tembak budak-budak mati. Lalu bila jumpa seorang Yahudi berjalan, orang dua tiga orang ni lari kejar dia. Kejar dia, Yahudi lari. Bila Yahudi lari, dia kejar, hilang. Bila hilang, cari bunyi suara, Yahudi duduk belakang aku ni, ni bawa pokok. Lalu mereka pergi tengok ada Yahudi bersembunyi di belakang pokok. Lalu mereka pembunuh Yahudi tersebut. Berita tersebut gempar, dan setelah daripada itu Yahudi mengarahkan supaya ditanam pokok gharqad banyak di sekitar perumahan mereka. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis jelas, dalam hadis Muslim, la taqumus sa'ah hatta yaqtulal muslimuna al-yahud, hatta yakhtabi al-yahudu min wara'il hajari wasyajar, fayaqulu al-hajaru wasyajar ya muslim ta'ala, ya muslim inna yahudi wara'i ta'ala faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Bila tidak akan berlaku kiamat kecuali orang Islam akan bunuh semua Yahudi, sehingga Yahudi lari belakang pokok, belakang batu, dan pokok dan batu tadi bercakap, Yahudi duduk belakang aku, mari bunuh orang Islam, dan mereka bunuh, kecuali satu pokok saja yang tidak bercakap, iaitu pokok gharqad, kerana itu adalah pokok Yahudi. Sebab itu kita tengok di Tel Aviv lah banyak pokok gharqad. Dia tanam, dia tahu, ada disebut dalam kitab dia, itu pokok yang menyelamatkan mereka. Ini petanda kalau satu pokok sudah bercakap pada tahun 2004, tahun kita ni berapa pokok dah bercakap, dan itu petanda bahawa kiamat kita sudah dekat. Pengakhiran umur dunia sudah dekat dengan apa yang berlaku pada hari ini. Jadi jalan manakah Palestin akan diselamatkan? Jalannya ialah Mesir, dia tidak akan berganjak, mati ni akan ditembak lagi. Contoh hari Jumaat ni disebut bahawa Jumaat untuk menggulingkan, Jumaat untuk mereka menyatakan bantahan mereka kepada rejim As-Sisi. Hari Jumaat dekat ni, dan dikatakan bahawa adalah dua, sama ada dia nak tembak lagi ataupun dah tak berani tembak tadi, kerana askar sudah tidak berpihak kepada As-Sisi. Ramai askar berpaling tada. Manakala istilah kita askar sudah tidak berpihak kepada As-Sisi. Jadi kita tengoklah, kita doa, bukan kata nak tengok tunggu umat Islam kena bantai. Kita tengok dan kita doakan supaya diberi kemenangan kepada umat Islam di bumi Mesir. Ini. Jadi isu Mesir ini, insya-Allah kita akan melihat tentera-tentera yang ada di bumi Mesir tidak semudah itu menyokong Sisi, dan mereka akan membantu dan bersama dengan rakyat, dan Mesir insya-Allah akan menjadi memberi jalan kepada pembebasan Palestin daripada Israel. Tahukah kita bahawa apabila Mursi memerintah sepanjang 100 hari, dia telah membuka jalan perdagangan di antara Yaman dengan di antara Mesir. Tahukah kita yang telah ditutup oleh Mubarak? Bila begitu kita tengok Nabi SAW sebut di dalam hadis yang jelas, juga hadis Muslim, Nabi sebut, innakum satujanniduna jundan bisyam wa jundan bil yaman wa jundan bil Iraq. Kamu akan dijadikan tentera-tentera yang akan memperjuangkan agama Islam ini. Ada tentera di Syam, bumi Syam, Palestin, Lebanon, Jordan, Syria, dan tentera daripada Yaman, dan tentera daripada Iraq. Ini akan berkumpul di bumi Syam, di Syria pada hari ini. Persoalannya hari ini,
Kita tengok tentera Iraq sudah pun berlori-lori mereka naik daripada Iraq ke bumi Syria untuk berjihad di jalan Allah. Sudah dalam 2 bulan lepas. Akhbar pun telah keluar. Tentera mujahidin Iraq telah pergi ke Syam. Maknanya tentera Iraq yang telah disebutkan oleh Nabi ni sudah banyak. Dan lepas ni ramai lagi. Mana Yaman? InsyaAllah akan masuk melalui Mesir. Ketika mana Mesir telah dibuka oleh Mursi, tapi sekarang ditutup baliklah sebab Sisi ambil. Tetapi Mursi telah membuka sebagai satu jalan yang baru, bahawa tentera-tentera Yaman ini juga akan masuk melalui Mesir. Dan sebahagian mereka akan masuk sebagai tentera di Palestin, sebahagian mereka akan pergi kepada Syam. Sebab itulah keadaan apa yang berlaku di Syam hari ini yang cukup tragis. Bila terbaru mereka serang lagi dengan apa gas beracun, sehingga kan serangan 2,500 lebih mati. Budak-budak, kanak-kanak, kita tengok gambar mati. Dan ini sebenarnya kalau kita tengok permainan Amerika, permainan daripada barat untuk mereka masuk ke bumi Syam. Ini terlahan politik beberapa kepimpinan kita, bahawa mereka melihat bahawa ini permainan barat. Sebab Syria, Amerika telah kata dia akan serang Syria. Kerana Basharul Assad ni lebih-lebih pula dengan rakyat dia. Tembok lebih-lebih. Jadi kali ini kami kena campur tangan menyerang Syria. Sedar kan? Dia buat sebagaimana Iraq, dia nak buat sebagaimana Afghanistan. Dia nak mendiami Syria. Dan memang kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, bahawa tentera Eropah akan berada juga di bumi Syria, di bumi Syam maksud saya. Tentera Eropah. Hari ini kita tengok Amerika, Britain tak masuk lagi. Barangkali yang masuk itu senjata mereka, yang masuk itu adalah duit-duit mereka. Tapi tenteranya tidak masuk sebagaimana Iraq lagi. Tetapi kalau kita melihat bahawa tentera Eropah ni akan masuk juga. Jadi sebab itu mungkin isu ini setelah yang telah diramalkan oleh Nabi SAW itu berlaku. Yang penting bagi kita ialah kita mendoakan supaya mujahidin semakin ramai. Syahid seorang, bangkit 1,000 orang. Dan mereka lebih suka mati daripada mereka hidup di dunia ini. Inilah kepelikan daripada yang dilihat oleh musuh-musuh Islam. Mereka berjuang untuk mati, tak sama dengan musuh mereka berjuang untuk menang. Kepelikan yang dilihat oleh musuh Islam, yang ditanam oleh Nabi SAW di zaman dulu. Jihad, keluar jihad untuk syahid. Jadi orang takut perang dengan orang Islam, sebab mereka berjihad untuk mati. Sedangkan kita orang jihad perang untuk menang. Jadi yang ini hidup di bumi Syria, yang ini hidup di bumi Mesir. Tapi bumi Malaysia, ramai orang Melayu kita nakut epeh. Bukan takut nak berjihad, nak keluar menyatakan kepada kerajaan yang zalim. Mana? Kenapa kamu rasuah? Kenapa kamu ni? Hak tu pun takut. Bukan yang tu takut. Orang suruh bercakap mengajak Islam je takut juga. Kenapa? Kerana boleh jadi PTPTN, boleh jadi pangkat, boleh jadi. Macam mana kita nak jihad dengan jihad fisabilillah itu? Sebab itu yang ini kita kena tengok isu berdasarkan keadaan ramalan-ramalan Nabi SAW yang berlaku pada hari ini. Dan di mana kedudukan kita, peranan kita. Jadi last kali saya nak sebut peranan kita semua. Peranan yang pertama, kita pernah ke tak share benda-benda ini dalam Facebook kita, dalam mesej kita, Twitter kita yang ada, dalam yang kamu ada. Dan tak rasa bersalah ke kita sehari kita keluar dalam Facebook kita keluar hadiri kita je. Duk posting dengan orang ni, posting dengan orang ni, keluar. Tak rasa bersalah ke? Apa salahnya kita keluarkan sebagai keprihatinan kita kepada mereka, keluarkan isu ini. Yang betul lah, yang betul, jangan yang salah. Ya. Dan di mana doa kita? Mana doa kita? Tadi saya dipahamkan buat solat ajak. Solat ajak masa buat program ke? Kita lepas Isya, lepas apa, mayah ajak. Bukan tunggu program. Dan apa sumbangan kita? Baru-baru ni kita bawa mujahidin daripada Syria, ya, yang dia keluar melalui Turki, dia keluar ke Mesir, dia datang ke Malaysia dan menjadi tetamu kerajaan. Dan kita minta untuk dia beri penerangan tentang apa yang berlaku di Syria. Dan dia menyatakan bahawa sumbangan jihad yang paling besar kepada kamu rakyat Malaysia hari ini ialah duit, jihad duit. Dan saya nak sebutkan di sini, ni saya bawa pandangan dia, apa kata-kata dia. Kalau kamu keluar duit RM50, RM100, kami tak boleh buat apa-apa lagi. Tapi keluarkanlah, kerana itu yang kamu mampu. Tapi kami nak, paling kurang kami boleh beli, contohnya pelancar roket 3,000 bersamaan, lebih kurang 3,000
200 RM satu pelancar. Ini paling kurang yang common. Yang ni baru boleh kita perang, mati dia. Kalau kita tembak dengan senapan patah, tembak dia, cedera je. Tak mati. Bila tak mati, 3 hari akan datang dia serang balik kita. Tak berkesudahan. Jadi jihad kita pada hari ini memberi harta kita, duit kita untuk mereka berperang. Kami tak perlukan kamu datang ke Syria, dia kata, tapi kami perlu senjata-senjata kamu, iaitu duit. Berapa ramai orang kita bagi duit Palestin sebelum ni, bagi duit kepada Syria, dan terkini bagi Mesir. Berapa ramai? Dan pada malam ini saya seru lagi, kamu yang ada di sini nak bagi kepada, khusus sekarang ini pada Mesir lah. Kerana Syria kita pun dari peringkat kerajaan telah banyak ratus ribu dah kita dah bagi, ada apa nama, dan ada lagi duit Syria pada kali ini belum diserahkan lagi, tapi Mesir ni masih kurang. Dan saya sendiri sebagai yang menguruskan prihatin Mesir yang berpengkalan di Kuala Lumpur, bagi siapa yang nak menderma, terus ke akaun Maybank Prihatin Mesir di bawah Pertubuhan Alumni Mesir Malaysia, boleh salurkan terus. Dan dimaklumkan kepada saya setakat ini sudah ada 90,000 lebih. Kami tak tahu siapa pun yang masuk dalam tu. 90,000 lebih. Mana dia tak telefon, halo, assalamualaikum, saya masuk 10,000 tu. Dah, nama saya sekian, IC sekian, tak ada pun. Tak ada seorang telefon, tak ada apa telefon. Tapi bila kita cek akaun kita sudah mempunyai 90,000. Alhamdulillah, di kalangan kita ada orang ikhlas ingin membantu saudara mereka. Jadi yang ada di sini, sama ada nak serah kepada penganjur ataupun nak masuk sendiri kepada ke akaun akaun Maybank tersebut, boleh. Jadi saya ada dalam handphone saya tadi akaun, tapi mana mungkin tak bawa pen ni, tak ingat. Jadi boleh minta dengan, boleh jadi pihak di sini gamis ke keluarkan pamphlet ataupun keluarkan risalah tampal di tempat siapa nak bagi sumbangan, dia boleh bagi sumbangan, sama ada terus kepada Prihatin Mesir ataupun ke akaun tersebut. Dan yang nak bagi ke Syria, yang ke Palestin, tak ada masalah, bagi. Kita ada China Palestin, bagi kepada Palestin. Nah, bagi Syria kita ada Syria Camp, dan insya-Allah sampai kepada mereka, ya. Jadi itu tuntutan kita kepada saudara sekalian yang ada di sini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang sentiasa memberi sumbangan kepada umat Islam seluruh dunia. Setakat itu saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.